Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Arbia dan rakan-rakan sekalian. Baiklah, hari ini kumpulan 4 yang terdiri daripada Flavia Angel, saya sendiri, Nur Izham, Nur Syafiqah, Muhammad Faris dan Nur Syazwani akan membentangkan teori dan prinsip perkamusan. Baiklah, terlebih dahulu kita lihat teori perkamusan. Menurut Arbakh Othman tahun 2000, tidak ada teori yang dikhususkan bagi maksud penyusunan kamus. Tugas kamus ada dua. Yang pertama, memberi makna atau takrif kepada sesuatu kata. Dan yang kedua, menterjemah makna sesuatu kata. Dalam perkamusan, kita memberi makna kepada sesuatu lambang dengan menggunakan lambang itu sendiri. Menurut Arbakh Othman tahun 2000 juga, penyusunan kamus hendaklah memastikan bahawa makna yang dibuat dalam pemberian sebaik-baiknya berdasarkan sumber rujukan yang berbentuk teks. Yang seterusnya, menurut Ainon Muhammad 1985, terjemahan yang baik adalah terjemahan yang tidak berbau terjemahan. Apabila dibaca, malah terasa seolah-olah ia telah ditulis terus ke dalam bahasa penerima. Maksudnya, terjemahan haruslah bersifat asli agar pembaca terus mendapat maksud terjemahan sesuatu kata ataupun ayat. Selain itu, implikasi prinsip ini ialah teks sumber yang telah ditulis beberapa lama dulu tidak sepatutnya diterjemahkan dalam bentuk yang dirasakan lama. Sebaliknya perlu diterjemahkan ke dalam bentuk sifat yang dirasakan baharu, seperti sekarang iaitu pada abad ke-21. Dalam perkataan yang lain, penterjemahan itu tidak boleh mengandungi bentuk-bentuk bahasa asing atau luar biasa bagi pembaca sezaman, terutamanya pada abad yang ke-21 ini yang mengandungi hanyalah sifat-sifat yang mudah difahami dan mudah dibaca oleh pembaca. Okey, baiklah, sekarang kita teruskan pula kepada beberapa prinsip yang perlu dijadikan pegangan dalam penyusunan kamus. Yang pertama iaitu keaslian. Kamus haruslah memuatkan bahasa-bahasa yang ada bukti bahawa bentuk tersebut benar-benar digunakan oleh penutur-penutur jati. Okey, contohnya macam perkataan seperti makan, minum, tidur, bercakap dan sebagainya. Perkataan-perkataan tersebut selalu digunakan oleh masyarakat-masyarakat ataupun penutur-penutur jati. Itulah yang dimaksudkan dengan keaslian. Jadi, dalam penyusunan kamus ni, perlulah dimasukkan perkataan-perkataan yang sering digunakan ataupun perkataan-perkataan ataupun bahasa-bahasa yang ada bukti bahawa bentuk tersebut benar-benar digunakan oleh penutur jati. Seterusnya, kita lihat pula kepada keperwakilan. Okey, bagi keperwakilan, dia bergantung kepada format kamus yang ditentukan oleh pengguna iaitu khalayak. Jadi, kamus ni perlu memuatkan bahan yang benar-benar mewakili ruang lingkup khalayak. Contohnya seperti bahasa untuk kanak-kanak. Ini bermaksud dalam penyusunan kamus, format kamus telah ditentukan oleh pengguna iaitu khalayak. Contohnya macam dalam kamus, perkataan-perkataan yang telah dimuatkan dalam kamus tu tidak terhad kepada bahasa-bahasa yang sukar. Malah juga mengandungi bahasa-bahasa yang mudah iaitu bahasa kanak-kanak. Seterusnya iaitu kelayakan. Okey, bagi kelayakan, penyusun harus pasti bahawa hasil kerjanya sesuai dengan tujuan pekerjaannya. Contohnya, keperluan bagi kamus Eka Bahasa tidak sama dengan kamus Dewi Bahasa. Di sini bermaksud setiap kamus mempunyai fungsi-fungsinya yang tersendiri. Contohnya, kamus Eka Bahasa seperti kamus Dewan, di dalamnya terdapat perkataan dan maksud-maksudnya. Manakala kamus Dewi Bahasa pula, ia mempunyai dua bahasa seperti bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi, setiap kamus-kamus ni dia mempunyai fungsi-fungsinya yang tersendiri. Selain itu, kelayakan
Selain itu, kelayakan sosial juga perlu diambil kira seperti bahasa, agama dan adat istiadat pengguna kamus. Akhir sekali iaitu sumber. Bagi kata masukan ataupun entry yang akan diterangkan oleh kumpulan 5, bagi kata masukan atau entry ini perlulah sumber yang layak diterima pakai berdasarkan penelitian lapangan, iaitu sumber primer atau sumber sekunder berdasarkan rujukan kepustakaan. Di sini bermaksud sebelum setiap perkataan, bahan ataupun bahasa-bahasa yang hendak dimuatkan dalam kamus perlulah diteliti terlebih dahulu oleh pihak yang berkemahiran, iaitu sumber primer dan sumber sekunder berdasarkan rujukan kepustakaan. Baiklah, sekarang saya akan masuk kepada pembentangan prinsip penyusunan kamus, iaitu prinsip yang kedua. Baiklah, dari segi perancangan, pihak pentadbiran merupakan pihak yang terlibat dalam perbelanjaan, penentuan individu dan juga penentuan prasarana. Seterusnya, siapakah yang akan terlibat? Baiklah, individu yang akan terlibat merupakan individu yang bersangkutan dengan persyaratan keahlian dan mampu melaksanakan program perkamusan tersebut. Dari segi aspek linguistik pula, aspek linguistik ini telah pun digarap menurut cabang ilmu linguistik yang berkaitan dengan leksikologi, termasuklah tata bahasa, lafaz, pengetahuan dialek, maklumat ensiklopedia dan sebagainya. Dari segi pemasaran pula, aspek yang akan berkaitan dengan pemasaran iaitu penyebaran kamus secara meluas sebagai satu produk. Maksudnya perkamusan itu merupakan satu produk yang dihasilkan. Bagaimana pula dengan prasyarat kemampuan peneliti ataupun penyusun kamus itu sendiri? Baiklah, pertama sekali, penguasaan 2 atau 3 bahasa di samping bahasa ibunda akan menentukan kepekaan linguistik individu tersebut dan keterbukaan mereka terhadap isu-isu bahasa. Seterusnya, penyusunan kamus juga perlulah mempunyai ketekunan yang konsisten, ketelitian dan juga kecermatan dalam menyusun kamus tersebut. Selain itu, semangat untuk terus belajar dan cinta kepada bahasa serta ilmu bahasa juga adalah sangat penting untuk ada dalam diri seseorang peneliti ataupun penyusun kamus tersebut. Bagaimanakah penelitian akan dilakukan? Penelitian leksikologi termasuklah penelitian yang bersangkutan dengan korpus bahasa dalam penyusunan sesuatu pengkalan data. Penelitian aspek bahasa lain seperti tata bahasa sebagai maklumat pelengkap mengenai data yang akan disajikan. Itulah sedikit sebanyak tentang prinsip penyusunan kamus. Sekian, itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami, kumpulan 4 berkenaan teori dan juga prinsip perkamusan. Terima kasih.